Dan Ashworth antara eksekutif terkemuka dalam bola sepak England. Kenapa? Kenapa Manchester United di bawah pentadbiran baru Sir Jim Ratcliffe berminat sangat nak dapatkan hikmat dia ni? Dalam video ini, kita akan rungkai bersama. Okay geng, selamat kembali. Nama aku Jimmy. Dulunya aku ada buat video di TikTok tentang Manchester United, huraian dan rungkaian tentang apa yang terjadi di sekitar dunia bola sepak. Dalam video kali ini, aku nak cerita tentang pengurusan baru Manchester United Sir Jim Ratcliffe dan juga man of the moment Dan Ashworth. Buat yang bekerja, korang tentu sudah tahu apabila berlaku penstrukturan di dalam sebuah syarikat, ada beberapa posisi tinggi di dalam syarikat tersebut tentu akan berubah. Lagi-lagi kalau dikatakan tentang pengurus Erik ten Hag. Tapi pasal Erik ten Hag ni aku nak simpan sehingga ke hujung video lah. Sebab kita kena faham terlebih dahulu apa sebenarnya yang berlaku terhadap klub yang kita cinta ini. Premier League dalam minggu ini sudah sahkan pemilikan minoriti Sir Jim Ratcliffe sebanyak 25% daripada saham Glazers. Maksudnya segala keperluan undang-undang teknikal yang kita tak kisah dan tak patut tahu, Premier League dah benarkan lah. Glazers sudah tentu masih ada di dalam klub, diorang tak keluar lagi, tapi kita kena sedar perjanjian antara Ratcliffe dan Glazers ni penting buat masa depan klub sebab akhirnya Glazers dah tak pegang kunci kepada pengurusan bola sepak. Maksudnya mana-mana sahaja pemain yang dibeli, setiap keputusan melibatkan hal ehwal bola sepak di Manchester United sama ada akademi, pasukan wanita atau pasukan utama bakal diketuai oleh budak-budak Sir Jim Ratcliffe. Jadi, siapa budak-budak Sir Jim Ratcliffe ni? Pertama sekali, kita kena kenal dahulu siapa Sir Jim Ratcliffe. Sir Jim Ratcliffe ni seorang bilioner, orang kaya lah senang cerita. Merupakan pemilik syarikat bernama Ineos, salah satu pengeluar bahan kimia terbesar di dunia. Pemain industri penting dalam pasaran oil and gas, farmasi, packaging makanan, construction dan automotif. November 2022, Glazers ada buat kenyataan rasmi di website akan membuka pintu buat mana-mana pihak untuk membawa pelaburan baharu ke dalam klub sama ada penjualan atau investment. Maka banyaklah orang berminat beratur untuk membeli atau melabur dengan Manchester United. Antaranya Sheikh Jassim, nama terkenal dalam kalangan rakyat Malaysia. Tapi selepas berbulan main tarik tali antara Jassim dan Sir Jim Ratcliffe, kejap kata menang, kejap Mbappe masuk Manchester United, kejap Beckham masuk Manchester United jadi ambassador, akhirnya Sir Jim Ratcliffe minta orang lebih menarik minat buat Glazers untuk bekerjasama. Ratcliffe sudah membeli 25% saham Glazers dan salah satu perjanjian dia dengan Glazers adalah mendapat kunci kepada pengurusan bola sepak United, dan Ineos juga akan membantu Glazers sikit-sikit bab komersial. Sebab ini bukan kali pertama Ratcliffe dan Ineos memenangi entiti bola sepak. Pada 2017, diorang dapat sebuah kelab di Switzerland bernama FC Lausanne Sport. 2019, dia beli kelab di Liga Perancis bernama OGC Nice. April 2022, ketika Todd Boehly beli Chelsea, dia juga ada meletakkan bidaan membeli Chelsea. Tapi tak ada menuliskan dia akan bertemu semula dengan kelab di negeri kelahirannya, Manchester. Yes, untuk pengetahuan korang, dia lahir di Manchester. Banyak lagi pengalaman menjaga kelab sukan sebenarnya. Formula 1, basikal, rugby. Impaknya akan bantu Manchester United dan Glazers bukan takat di luar padang, tapi juga di dalam padang. Macam mana? Macam mana korang cakap? Pertama sekali, banyak gambar budak-budak Ratcliffe sudah mula datang buat kerja. Kita ada orang kanan Ratcliffe sendiri, Sir Dave Bradford, menjadi ahli lembaga kepada kelab. Sekarang ini tengah turun padang, tengah buat audit tentang kelab, cari masalah dari segala jenis perkara, menasihatkan langkah-langkah seterusnya kepada Ineos, bercakap kepada pengurus dan pemain untuk mengenal pasti di mana Ineos boleh bantu untuk mantapkan lagi kerja asas di kelab yang kita tahu bukan di dalam keadaan yang begitu baik sekarang ini. Dia juga ada bawa Jean-Claude Blanc. Jean-Claude Blanc. Siapa pula mamat nama fancy ni? Juga akan menjadi ahli lembaga board untuk kelab. Jean-Claude Blanc pernah membantu Juventus memulihkan kelab selepas dibuang ke Liga Bawahan kerana skandal match fixing Calciopoli pada 2006. Membawa stadium baru Allianz Stadium kepada Bandar Turin sebelum ke Perancis bersama PSG, di mana dia menghabiskan masa 12 musim sebagai CEO, menyaksikan kebangkitan nama PSG di pesada dunia dengan kolaborasi bersama brand terkenal seperti Jordan, Huawei dan Christian Dior. Berada ni juga study Harvard baik. Pada Disember 2022, Blanc diumumkan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif CEO untuk Ineos Sport yang ditugaskan untuk menyelia semua portfolio sukan Ineos termasuk Manchester United nanti. Banyak lagi apa kedua individu ini berjaya capai dalam industri.
tapi aku explain ringkas je lah. Dengan kepakaran dua figura ini di dalam pelbagai sudut beserta pengalaman, aku harap diorang boleh jumpa cara untuk tukar terus struktur sedia ada, mantapkan lagi keadaan kewangan kelab dan menjadikan Manchester United sebuah brand yang besar di pesada dunia. Dah besar dah pun, lebih besar lah maksud aku. Kita dah boleh nampak perlahan diorang dah mula buat kerja. Tak ada badai, tak ada angin, tak ada ribut, tak ada rumus. Tiba-tiba saja, pom, 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 United curi Omar Berada dari Manchester City. Antara eksekutif bola sepak yang dikatakan sangat berpengalaman membantu Manchester City menjadi gergasi turut dibawa masuk oleh Ineos untuk terus memperkuatkan lagi jentera pengurusan di Manchester United. Memang sebuah upgrade lah dari Ed Woodward, seorang accountant terkenal membeli pemain dengan harga mahal dan tanpa kesesuaian taktikal pengurus, kepada Richard Arnold yang meninggalkan kelab beberapa bulan lalu dan sekarang United mempunyai CEO baru yang jauh lebih berpengalaman dalam industri ini. Maka tinggallah beberapa posisi untuk diisi, antaranya Football Director. Untuk pengetahuan korang, posisi Director of Football sekarang dimiliki oleh John Murtough. Tapi kita tahu lah dia tak perform. Dan kalau kita cakap pasal latar belakangnya, tak adalah sehebat nama yang kita akan cakap sebentar sahaja lagi. Ramai pelik, apa benda Football Director ni? Nak beritahu dulu, di setiap kelab bola sepak sama ada nama dia Football Director, Director of Football, Technical Director, kebanyakannya nama berbeza tapi peranannya sama. Secara umum, Football Director inilah yang bertanggungjawab merancang strategi kelab dalam player recruitment, transfer, bekerjasama dengan jurulatih untuk merancang strategi dan filosofi, menjaga kontrak pemain, jurulatih, membangunkan belia, fasiliti dan infrastruktur dan bajet pada jangka masa pendek, medium ataupun panjang. Football Director adalah satu posisi strategik untuk membantu sesebuah kelab beroperasi dengan lebih kemas, mampan dan cekap, sebab kita kena tahulah pengurus ataupun head coach tak ada masa nak buat semua benda ni. Dan Dan Ashworth antara nama terkemuka di tanah England sebagai seorang Football Director. Beberapa hari ni rancaklah Fabrizio Romano pun ada cakap dia sudah katakan yes kepada Manchester United dan sekarang ini bergantung kepada Newcastle United dan Manchester United untuk berbincang akan pelepasan beliau. Ini sejarah Dan Ashworth secara ringkas. Dulu beliau merupakan seorang pemain bola sepak bersara dan jadi Director Akademi di Peterborough United. Tahun 2004 dia ke West Brom membantu pasukan belia, tetapi selepas pengurus AD Boothroyd keluar, dia ambil alih sebagai pengurus skuad muda sehingga beliau dinaikkan pangkat sebagai Technical Director pada tahun 2007. Bertanggungjawab menguruskan pasukan utama dan wanita, recruitment dan juga medical. Kiranya pengurus keluar, sekurang-kurangnya kelab takkan runtuh di belakang tabir sebab ada Dan Ashworth handle benda-benda ni. Dia juga dikreditkan untuk pembelian murah, bargain signing seperti Claudio Yacob, Jonas Olsen, Yusuf Molumbo, Peter Odowini dan juga meminjam Romelu Lukaku dari Chelsea yang menyaksikan pulangan cemerlang 17 jaringan, 2 hat-trick, 1 di Old Trafford pada hari terakhir Sir Alex Ferguson secara tidak langsung memulakan kejayaan penyerang itu. Kemudian pada 2012, Dan Ashworth dilantik sebagai FA Director of Elite Development untuk England, membawa falsafah England DNA, menyaksikan pencapaian luar biasa England bawah 17 tahun dan 20 tahun memenangi World Cup. Manakala England Under 19 pula menang juara Eropah. 2018 dia pernah disenarai sebagai Technical Director Manchester United, tapi kabarnya dia tak nak bekerja di bawah John Murtough. Pada 2019 dia sertai Brighton sebagai Technical Director dan kita semua tahu apa yang terjadi. Terlalu banyak signing menakjubkan ditambah struktur mampan dan filosofi sesuai mencari bintang muda berbakat besar dari seluruh dunia. Dan sekarang beliau diberi tanggungjawab mengorak langkah kelab kaya baru Newcastle United sebagai Sporting Director. Kalau United dapat dia ni, memang betul confirm dapat dia ni, memang kita boleh cakap Newcastle United kena sailang dengan United yang lebih besar. Jangkaan aku terhadap diorang tak adalah tinggi sangat sebab kita sedar dan kita tahu Manchester United punya standard pekerjaan sangatlah rendah. Pendapat aku, cukup buat signing yang berpatutan dengan harga, visi dan misi pada jangka masa panjang kelab, menggunakan identiti dan DNA United, membawa budak akademi, mencipta pathway daripada akademi ke pasukan utama dan menjaga kewangan United daripada dihantui FFP atau PSR. Kelab sebesar United memerlukan pemain industri sebesar ini. Bukan setakat main pada satu aspek saja, tetapi pelbagai aspek. Bola sepak
commercial structure dan bagaimana nak jalankan sebuah perniagaan bola sepak seperti kelab bola sepak yang sebenar. Perkara ni tak perlu ditekankan lagi lah, sebab kalau korang peminat tegar Manchester United selama ini, kepantasan dalam transfer market kita semua tahu budak-budak Glazers ni tak begitu baik. Dicaci, dihina, dicerca saban tahun. Sekarang kita berbalik kepada soalan yang ditunggu-tunggu. Kita dah nampak tema, CEO dah tukar, Director of Sports pun bakal tukar. Persoalannya, adakah posisi pengurus juga akan ditukar? Sudah tentu, rata-rata peminat Manchester United tentu terhutang budi dengan Ten Hag. Membuang prima donna di dalam pasukan, mengurangkan barah player power yang menular sejak zaman Jose Mourinho, menegaskan undang-undangnya dan secara statistik membawa pasukan United yang tercorot di zaman moden untuk mencapai tahta ketiga liga disertakan 2 final, 1 trofi. Tetapi musim ini semuanya tunggang terbalik. Persoalannya, adakah sumbangan Ten Hag cukup? Aku lebih gemar untuk Ten Hag tinggal lagi 1 musim. Habiskan kontraknya selama 3 tahun, beri dia tepat-tepat 3 tahun untuk menilai sama ada betul tak dia adalah pengurus yang wajar dikekalkan untuk menjaga masa depan Manchester United. Aku terbuka sebenarnya nak terima pengurus baru. Tapi kalau kita be realistic, kalau kita tengok pasaran market manager sedia ada sekarang, tak menarik. Tapi aku nak ingatkan dekat diri aku dan juga korang, jangan terkejut kalau Ineos dah ada pengurus dan akan bawa pengurus diorang sendiri menggantikan Erik ten Hag. Jangan terkejutlah, sebab seperti apa yang aku katakan pada awal video tadi, buat yang bekerja korang tentu sudah tahu, apabila berlaku penstrukturan di dalam sebuah syarikat, ada beberapa posisi tinggi di dalam syarikat tersebut tentu akan berubah. Cuma aku harap janganlah bawa manager atau head coach yang unproven. At least carilah orang yang jauh lebih baik daripada Erik ten Hag supaya peminat macam kita ni tak petikai. Dengan struktur baru, Ineos sudah tentu berani buat keputusan yang tidak popular. Semuanya demi membawa Manchester United ke hadapan. Adakah Erik ten Hag masa hadapan Manchester United? Aku harap sangat iyalah. Sebab penat sebenarnya tukar manager setiap tahun ni. Aku harap apa yang Ineos akan buat adalah beri dikunci selama setahun pemerintahan baru ini. Support apa yang patut, nilai sendiri kredibiliti dia sebagai pengurus. Tengok macam mana anak-anak buah dia terima dia punya arahan apa semua. Paling penting tengok pencapaian dan result yang dicapai dalam tahun ini. Dan akhir kalam hanya masa yang mengetahui. Terima kasih.